Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajaran kita pada hari ini ialah untuk kita belajar tentang penyediaan alkohol. Macam mana nak menyediakan alkohol dan tindak balas kimia yang melibatkan alkohol. Okey, jadi untuk penyediaan alkohol, sebagai contoh, kita gunakan etanol. Okay. Etanol formulanya ialah C2H5OH. Dia ialah alkohol yang penting dan banyak kegunaannya dalam kehidupan kita. Jadi untuk etanol ini ada dua kaedah untuk menyediakannya. Okay. Kaedah pertama ialah melalui penapaian glukosa ataupun kanji dengan kehadiran yeast. Ini tapai lah, iaitu tuak. Orang masyarakat tradisional nak menghasilkan tuak sebagai minuman tradisional masyarakat etnik di Sarawak. Okay. Yang kedua ialah melalui kaedah penghidratan etena C2H4 dengan kehadiran mangkin. Okay. Masih ingat tak apa itu penghidratan? Okay. Dia ialah penambahan air. Okey, penghidratan ialah penambahan air. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Penapaian glukosa. Okey, penapaian adalah proses yeast bertindak ke atas karbohidrat. Okey, iaitu gula ataupun kanji yang kita gunakan untuk menghasilkan etanol C2H5OH dan karbon dioksida CO2 dalam keadaan tanpa oksigen. Okay. Yeast mengandungi enzim zimase, okay, bertindak sebagai mangkin yang memecahkan gula ataupun kanji kepada glukosa. Okay, penapaian seterusnya ke atas glukosa akan menghasilkan etanol serta gas karbon dioksida. Okay, jadi untuk penapaian glukosa ini, okay, enzim zimase ini akan memecahkan glukosa ataupun gula kita ni kepada etanol. Okay, etanol kemudian dan juga membebaskan gas karbon dioksida. Okey, etanol C2H5 yang dihasilkan akan ditulenkan secara penyulingan berperingkat. Jadi etanol yang terhasil melalui penapaian ni dia tak boleh terus digunakan sebab dia adalah campuran etanol dan juga bahan yang kita pakai lah, iaitu campuran etanol dan juga gula. Kan pernah saya terangkan pada awal dahulu bahawa dalam penapaian ini hasil etanol tu cuma 14 hingga 15% sahaja. Selebihnya, kalau lebih daripada jumlah itu, maka yeast akan mati. Bila yeast mati, tak ada lagi lah penghasilan enzim. Kalau tak ada enzim, tak dapatlah menukarkan glukosa kepada etanol. Okay. Yang kedua tadi kaedah penghidratan etena. Okay. Kaedah penghidratan ini, etena akan bertindak balas dengan steam H2O, air lah, pada suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera, kehadiran asid fosforik sebagai mangkin. Okay. C2H4 dia macam ni lah. Kalau saya lukis, okay, tambah air H2O. Saya lukis siap-siap lah macam mana dia akan berpecah. Nanti ikatan ganda dua ni akan dipecahkan. Okey. Jadilah dia etanol.
Okey, seterusnya kita nak tengok apakah sifat kimia bagi alkohol. Sifat kimia alkohol, semua alkohol mempunyai sifat kimia yang sama kerana kehadiran kumpulan hidroksil OH ini. Jadi semua jenis alkohol tu mempunyai sifat kimia yang sama. Sebagai kumpulan berfungsi, tindak balas kimia yang penting bagi alkohol iaitu pembakaran, pengoksidaan dan juga pendehidratan. Okey. Pembakaran ni seperti biasa, okey, mesti terbakar dalam bekalan oksigen yang berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Sama seperti alkana, pembakarannya menghasilkan karbon dioksida dan air dengan syarat oksigen mesti berlebihan untuk dia terbakar dengan lengkap. Okey. Jadi alkohol ni dia mudah terbakar dengan nyalaan biru dan tidak menghasilkan jelaga. Dia tidak menghasilkan asap yang berwarna hitam. Okey, tidak menghasilkan jelaga. Dan nyalaan apinya itu berwarna biru. Okey, ini contoh persamaan kimia bagi pembakaran etanol. Pembakaran etanol membebaskan kuantiti haba yang banyak. Okey, etanol sesuai digunakan sebagai bahan api untuk roket. Bila dia terbakar ni dia membebaskan banyak haba. Okey, jadi sesuai untuk sebagai bahan api roket lah, sebab roket dia perlukan haba yang banyak lah untuk dia bergerak enjin tu. Okey, tindak balas yang kedua selain daripada pembakaran merupakan tindak balas pengoksidaan. Okey, tindak balas pengoksidaan maksudnya alkohol dioksidakan akan membentuk asid karboksilik. Okey, sejenis asid siri homolog dengan kumpulan berfungsi COOH. COOH ini asid karboksilik. Alkohol tadi hidroksil OH. Asid karboksilik COOH. Okay, dalam kehadiran ejen pengoksidaan yang sesuai. Okay. Jadi kalau kita ada metanol C1H3OH, okay, dia akan menjadi asid metanoik. Asid metanoik. Kalau kita guna etanol, dia akan menjadi asid etanoik. Okey, ejen pengoksidaan yang membantu pengoksidaan tu berlaku, yang menyebabkan alkohol tu boleh bertukar menjadi asid karboksilik. Biasanya kita guna larutan kalium manganat 7 berasid, formulanya KMnO4, ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid, K2Cr2O7. Okay. Kemudian contoh pengoksidaan etanol C2H5OH oleh larutan kalium manganat berasid, KMnO4. Okey, jadi seperti inilah. Jadi karbon yang mengandungi OH, okay, dia akan bertukar menjadi COOH. Okay, COOH dan membebaskan air lah. Okay, air akan terbebaskan sebagai hasil sampingannya. Okey, perubahan warna pada ejen pengoksidaan. Okey, kalau kita guna kalium manganat 7 berasid, perubahan warnanya warna ungu akan dinyahwarnakan. Okey, dalam tindak balas ini, kalau kita guna kalium dikromat berasid, okey, warna jingga
akan menjadi warna hijau. Okey. Jingga menjadi hijau. Itu maksudnya dah berlaku pengoksidaan. Okey, tindak balas yang seterusnya ialah tindak balas pendehidratan. Pendehidratan berbeza dengan penghidratan. Tadi penghidratan. Hidratan ni tambah air. Penghidratan. Yang pendehidratan ini dia melibatkan penyingkiran molekul air. Okey, dia buang air. Okey. Jadi kita tengok, okey, molekul air disingkirkan apabila wap alkohol dialirkan. Okey, ke atas mangkin yang telah dipanaskan dengan kuat seperti serpihan porselin, aluminium oksida, alumina atau asid sulfurik pekat. Molekul air disingkirkan apabila wap alkohol dialirkan ke atas mangkin yang dipanaskan dengan kuat. Okay. Sebagai contohnya, okay, pendehidratan etanol. Okay. Di mana ini etanol lah, C2H5OH. Okay. Nanti H dengan OH ini akan disingkirkan sebagai air. Apa terjadi kepada ini? Akan membentuk ikatan ganda 2. Mudah sajalah kalau kita nak lukis strukturnya. Okay. Ikatan ganda 2 itu akan berlaku pada karbon yang mempunyai H dan OH yang disingkirkan tadi. Okay. Jadi kalau kita guna etanol, nanti bahan yang terhasil ialah etanol. Okay, daripada alkohol dia menjadi suatu alkena. Okay, cabaran minda. Metanol tidak dapat mengalami tindak balas pendehidratan. Terangkan sebab. Okay, awak kena ingat metanol ni CH3OH. Karbonnya cuma ada satu kan. Okay. Sedangkan kalau pendehidratan ni dia akan menghasilkan alkena. Okay. Alkena. Alkena mesti ada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Antara atom karbon. Maksudnya mesti ada 2 atom karbon. Barulah ada ikatan ganda 2. Macam ni lah karbon dengan karbon. Jadi metanol tak dapat sebab metanol cuma ada satu karbon. Okay, metanol terdiri daripada satu atom karbon sahaja. Kalau ada 2 atom barulah dapat buat ikatan ganda 2, C dengan C. Kalau dia cuma ada satu, macam mana nak buat ikatan ganda 2? Jadi tak dapat. Okay, lagi contoh. Kalau kita guna propanol, okay, pendehidratan propanol C3H7OH. Daripada propanol dia akan menjadi propena. Okay. Sebab apa? Bilangan karbonnya masih sama kan? 3 prop. Pendehidratan daripada propanol jadi propena. Okay. Seterusnya alkohol yang terhasil daripada pendehidratan alkohol mempunyai ciri-ciri yang berikut. Okay. Alkana yang dihasilkan daripada pendehidratan alkohol lah. Dia akan terbakar dengan nyalaan kuning. Kalau alkohol tadi, dia berwarna biru. Kalau yang kedua, kalau kita tambah dengan air bromin, dia akan menyah warna air bromin menjadi tidak berwarna. Air bromin ini dia berwarna perang. Dia akan bertukar menjadi tidak berwarna. Yang ketiga, dia akan menyah warnakan warna ungu larutan kalium manganat berasid kepada tanpa warna. Okey, kalau kita tambah dengan larutan kalium manganat, warna ungu akan menjadi tidak berwarna. Itu ciri-ciri yang alkena yang akan terhasil. Jadi macam mana dengan sifat kimia bagi siri
homolog alkohol yang lain, ahli-ahli yang berada di bawah alkohol seperti butanol, pentanol, heksanol, dan seterusnya. Sama, oke? Semuanya boleh mengalami tindak balas yang sama kerana mempunyai kumpulan hidroksil OH yang sama. Asalkan dia ada OH dalamnya, otomatik dia boleh mengalami tindak balas kimia yang sama, boleh mengalami pembakaran, pengoksidaan, dan juga pendehidratan.